Satu. Mana satu yang berman? Gombak. 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 Terima kasih Tan Sri Speaker dan juga Yang Berhormat Menteri. Saya mendengar dengan tekun hujah Yang Berhormat Menteri bahawa kesediaan Kerajaan Barisan Nasional untuk membentangkan laporan audit negara ini dalam Parlimen menunjukkan bahawa Kerajaan UMNO ini cukup telus dan bertanggungjawab. Yang Berhormat Menteri, ketelusan dan keterbukaan ini bukan sekadar bentang laporan dalam Parlimen. Saya ingin mengingatkan Yang Berhormat Menteri, negeri Johor, apakah Yang Berhormat Menteri sedar bahawa negeri Johor sudah 5 tahun tidak membentangkan dan membahaskan laporan Ketua Audit Negara? 5 tahun. Yang menjadi pertimbangan dan concern rakyat hari ini ialah apakah jenis tindakan yang bakal diambil oleh kerajaan kalau kerajaan bersungguh-sungguh mahu memerangi penyelewengan dan salah guna kuasa serta rasuah. Saya kurang setuju, malahan saya tidak jelas mengapa laporan audit negara ini nak diteliti pula oleh Ketua Setiausaha Negara. Siapa Ketua Setiausaha Negara dalam perkara ini? Beliau sendiri bergelumang dengan pelbagai bentuk masalah. Berapa banyak pegawai tinggi kerajaan yang dibekukan. Patutnya dia yang perlu diaudit. Ketua Audit Negara sudah menjalankan tugas dengan cukup baik, pasukan yang cukup profesional, mengemukakan dalam Parlimen. Yang kita nak tengok apakah kesediaan Kerajaan UMNO untuk bertindak secara tegas. Malangnya hari ini dan Tan Sri Speaker, saya dengar SPRM buat kenyataan media yang ditubuhkan satu unit untuk menyiasat bagaimana ADUN menggunakan peruntukan. Peruntukan ADUN ni 500,000 saja setahun. Dan saya yakin ini adalah usaha untuk menekan ADUN-ADUN Pakatan Rakyat, bukan UMNO dan Barisan Nasional. Mengapa SPRM nak tubuh satu jawatan kuasa khas, satu unit khas nak siasat RM500,000, sedangkan Ketua Audit Negara telah membuktikan berlaku ketirisan RM28 bilion. Di mana keutamaan SPRM, Tan Sri Speaker? Dan saya nak tanya Yang Berhormat Menteri, apakah Yang Berhormat Menteri sedia memberikan satu KPI yang bertanggungjawab terhadap SPRM yang lebih bertindak bersifat seperti ahli komponen Barisan Nasional, bukan badan yang bebas? Ini yang pertama. Yang kedua, Perdana Menteri Abdullah Badawi pernah membuat satu pendekatan baru, tangguh mesyuarat kabinet daripada hari Rabu yang menjadi amalan puluhan tahun kepada hari Jumaat. Dan saya yakin niatnya cukup murni supaya menteri terlibat secara langsung dan aktif dalam perbahasan Dewan Rakyat, khususnya pada hari Rabu. Saya boleh baca niat murni Perdana Menteri Abdullah. Dia tak payah guna istilah KPI, tetapi perlaksanaannya mendesak supaya menteri datang Parlimen untuk menjawab soalan. Dan hari ini mesyuarat kabinet di ketika sesi Parlimen masih hari Jumaat, tetapi Dewan Rakyat masih kosong. Kita belanja besar, Tan Sri, nak buat pejabat, semua menteri ada pejabat di atas ni. Tujuannya apa? Supaya ada dalam Dewan Rakyat, dengar perbahasan, ambil secara serius dan jawab. Ini yang tunggu sekarang, 2 senator, 1 daripada Tasik Gelugor, sebab itu giliran nak jawab selepas ini. Mana yang lain? Mana yang lain? Seolah-olah mereka tidak melihat perbahasan ini satu perkara yang serius. Duduk di situ nak baca jawapan yang disiapkan oleh pegawai-pegawai di belakang. Sebab itu saya pernah cadangkan, lebih baik pegawai duduk depan, menteri duduk belakang. Itu KPI sebenarnya. KPI sebenarnya, menteri KPI duduk belakang, pegawai duduk depan. Santai saya tengok, ini bukan fitnah. Saya bukan nak beri offer maklumat baru. Ini saya nak bahas soal KPI. Mana menteri? Saya tahu dia akan jawab, mana ketua pembangkang? Saya dah dengar lah, Ketua Belut akan jawab begitu.
tetapi kami ini ahli-ahli parlimen, kita berbahas, tetapi menteri kena teliti perbahasan, tengok keupayaan untuk memberikan jawapan yang terbaik untuk memastikan perbahasan dalam Dewan Rakyat ini sihat. Jadi ada dua perkara yang saya nak bentangkan: kesediaan Yang Berhormat Menteri untuk memberikan KPI yang bertanggungjawab terhadap SPRM. Yang kedua, tentang menteri-menteri yang lain. Saya nak tanya, berani tak senator tegur dengan Yang Berhormat Menteri yang menang dalam pilihan raya? Okey, sudahlah itu Gombak. Sila Menteri. Terima kasih. Sila. Ini Yang Berhormat saya ingatkan lagi. Ya. Dalam soal mencela ini budi bicara menteri untuk memberi laluan. Jadi kalau menteri begitu tenang menjawab, begitu hati-hati, bahasa begitu elok, kalau ambil kesempatan kepada menteri, itu saya rasa tidak adil lah. Sila Menteri, sila. Tuan Yang Dipertua, Tan Sri, saya kasar ke Tan Sri? Tak ada, tapi dia apa juga saya rasa saya cukup bersopan. Gombak, masa itu pasal dia mengasih laluan. Jadi kalau saya biarkan, saya seronok dengar Gombak. Tapi kalau saya biarkan panjang, sedangkan Gombak mau tanya pertanyaan, dia tidak ada peluang untuk menjawab. Saya rasa ramai lagi yang akan bertanya. Dan kita cuma ada 4 hari dalam jawatan kuasa perbahasan ini. Sila Menteri. Tuan Yang Dipertua, untuk maklumat Gombak, mungkin tak fikir dari sudut itu. Seorang senator itu tidak mempunyai kawasan pilihan raya buat sementara waktu. Oleh itu, senator mungkin lebih bebas bercakap dan bertindak. Okey? So, kalau nak memandang dari sudut itu, mungkin Gombak boleh jadi seorang senator juga pada satu hari yang nanti. Datuk Tuan Yang Dipertua, mengenai peranan SPRM, kalau saya mengikut nasihat Gombak, ahli Gombak, untuk mengarah SPRM kena buat ini, kena buat itu, ada KPI ini, KPI itu, nanti kami dituduh pula bercampur tangan dengan hal urusan SPRM. Maka kita serahkan kepada SPRM dan untuk mengambil tindakan, sebab tadi kita dengar ahli Titi Wangsa membuat aduan mengenai apa yang disifatkan sebagai salah guna peruntukan. Dan kalau begini pandangan ahli-ahli di sebelah sana dan juga persepsi orang awam yang dibangkitkan, yang digorengkan oleh pihak pembangkang, maka SPRM kalau tidak bertindak pun nanti akan dituduh. Saya bukan berucap bagi pihak SPRM, ya, tetapi saya cuma mengikut logiknya yang apa yang diperkatakan oleh ahli-ahli pembangkang dan logik mereka itu. Itu yang pertama. Yang keduanya, mengenai peranan menteri, memang seberapa banyak yang boleh menteri ada hadir di Dewan, dan tetapi bukanlah duduk di sini sepanjang masa, ya. Kami ada pegawai-pegawai dan ada untuk membuat catatan dan juga ada rakaman. Kita boleh membuat rumusan, sebab menteri dan timbalan menteri masing-masing mempunyai banyak tugas, banyak hal yang harus diuruskan. Kerana segala-galanya menteri dipertanggungjawabkan. Maka saya berharaplah bahawa mereka yang sememangnya Gombak haruslah tahu, sebab beliau juga sekarang anggota pentadbiran di negeri Selangor. Mungkin kecuali dia tak ada kerja lain atau tak buat kerja di kerajaan negeri Selangor, dia duduk sini untuk kacau, nanti Tan Sri, saya minta tarik balik, ya, tarik balik istilah saya kacau. tak tarik balik sebab tadi Tan Sri, saya minta, saya kacau dalam KPI. saya kata mungkin, ya. Boleh Yang Berhormat duduk dulu. Menteri sila duduk. Pasir Mas dulu. Gombak dulu. Duduk Kuantan. Duduk Gombak.
masalah besar saya ialah apabila saya mendengar perbahasan yang begitu elok sekali, tidak semena-mena dia meletup begitu. Saya perhatikan, kalau perkara-perkara yang benar-benar melanggar peraturan mesyuarat, saya tidak teragak-agak untuk menegur seseorang. Malahan bukan kadang-kadang lagi, kalau saya nampak ada kekecohan, saya berani untuk mengusir hal yang bermakna, apalagi menegur. Tetapi sebelum saya bertindak, saya terpaksa menggunakan semua kebijaksanaan berhubung dengan suasana perkataan yang digunakan. Saya tengok apabila menteri, bukan saya membela menteri, apabila dia kata kacau, bukan atas niat kacau bahawa sengaja you datang sini dengan ganggu gombak dan mengacau. Bagi saya, pengertian saya itu ialah kacau apabila dia sebut begitu ada gangguan sedikit mencela. Jadi kalau